Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita sambung pengajian kita, pelajaran kita berkaitan dengan pembahagian hadis ahad. Sebagaimana yang dah kita pelajari sebelum ni, bahawa hadis ahad ialah hadis yang turuk ataupun jalur-jalur pada sanadnya tak banyak dia punya perawi dia, berbanding dengan hadis mutawatir yang jalur satu jalur jalur periwayatannya ataupun turuknya begitu banyak ataupun terlalu banyak. Hadis jenis ahad ni ada banyak jenis dan ada beberapa pembahagian. Bahagian ni kita boleh kecilkan lagi skop dia dengan kita membahagikannya kepada beberapa kategori. Maknanya pembahagian dari sudut apa? Pembahagian dari sudut apa? Dari sudut apa? Jadi kita tengok berikut ni gambaran umum, gambaran secara garis kasar dia tentang pembahagian hadis ahad. Ahad ni pembahagian khabar ahad. Khabar ahad ada dua jenis lah, terbagi pada dua, iaitu khabar ahad kalau ditinjau pertama binisbah ila adadi turuqihi. Apabila kita tinjau dari sudut jumlah ataupun bilangan turuknya, bilangan jalur-jalurnya, dia terbagi pada tiga, iaitu hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Kemudian hadis gharib ni terbagi pada dua, iaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Kemudian dari pembahagian hadis khabar ahad dari satu sudut lain, iaitu bi'tibaril qabul wa rad, berdasarkan kepada sama ada hadis tu kita nak terima ataupun nak tolak. Hadis tu boleh digunakan ataupun tak boleh digunakan. Terbagi kepada tiga lah, iaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Hadis sahih terbagi kepada dua, iaitu sahih li zati, yang kedua sahih li ghairi. Hasan pun macam tu juga, hasan li zati dan hasan li ghairi. Kemudian hadis dhaif, hadis dua ni, sahih dengan hasan ni ada hadis makbul, hadis yang diterima. Hadis dhaif adalah hadis mardud, hadis yang ditolak, tak boleh dipakai lah. Hadis dhaif ni terdapat dua punca. Kenapa dia dhaif? Pertama sekali, dhaif sebab inqita'us sanad, dengan sebab terputus sanad. Yang kedua, sebab dhaif perawi dia. Yang sebab terputus sanadnya, iaitu ada hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dal, hadis mudallas dan mursal khafi. Hadis yang dhaif disebabkan lemahnya ataupun dhaifnya perawi ada beberapa jenis, iaitu hadis mubham, hadis syadz, hadis munkar, hadis mu'al, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis muttarib, hadis musahhaf, hadis muharraf, dan akhir sekali hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis palsu lah. Jadi kita tengok selesai gambaran secara sepintas lalu, secara umum pembahagian khabar ahad ni. Jadi sekarang ni kita tengok, ambil hak ni dulu, iaitu pembahagian hadis khabar ahad berdasarkan kepada ila adadi turuqi, berdasarkan kepada jalur-jalur ataupun bilangan jalur-jalurnya, ataupun berdasarkan kepada bilangan turuknya, iaitu kepada hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Sekarang kita baca dan kita terjemah sekali lalu apa yang ada dalam buku teks kita ni, buku teks tam. Bismillahirrahmanirrahim. Taqsimu khabaril ahad, pembahagian khabar ahad ataupun pembahagian hadis ahad. Yang qasimul khabarul ahad binisbah ila adadi turuqihi ila ma yali. Khabar ahad berdasarkan kepada bilangan turuknya ataupun bilangan jalur-jalurnya terbagi kepada ma yali, yang berikutlah: al masyhur wal aziz wal gharib, iaitu hadis masyhur, aziz dan gharib. Pembahagian pertama iaitu hadis masyhur. Al hadisul masyhur huwa ma rawahu aktsaru min isnaini. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada dua orang perawi. Walam yablughu adadat tawaturi. Bilangan lebih daripada dua itu tidak sampai kepada had bilangan mutawatir. Wa sumya masyhuran li syuhratihi wa wuduhihi. Ia dinamakan sebagai hadis masyhur kerana terkenalnya ataupun kerana masyhurnya dan jelasnya. Misaluhu, contoh hadis masyhur, hadisu Anas al-mukhraju fi sahihi. Hadis Anas yang dikeluarkan di dalam kitab sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran fi salati subhi yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut selama sebulan di dalam solat subuh, mendoakan
kecelakaan. Mendoakan kebinasaan ke atas beberapa golongan, ke atas beberapa kaum, ke atas beberapa puak daripada puak-puak Arab. Iaitu ala Ri'lin, atas kaum puak Ri'lin, wa Zakwan, wa Usayyah, wa Bani Lahyan. Faqad rawa hadzal haditha, sesungguhnya hadis ini telah diriwayatkan fi kulli tabaqatin, pada setiap tabaqat, pada setiap peringkat, pada setiap lapisan, aktsaru min isnaini, oleh lebih daripada 2 orang. Wa qad yutlaqul masyhuru, kadangkala masyhur juga dimaksudkan ala mashtahara ala alsinatin nas, atas hadis yang popular di atas lidah-lidah manusia, atas hadis yang terkenal di atas lidah-lidah manusia. Fa ala hadza yashmalu ma lahu isnadun wahidun bal ma laysa lahu isnadun aslan. Atas asas ini, atas asas apa itu hadis itu masyhur atas lidah-lidah manusia, lidah orang ramai, ia merangkumi, ia meliputi ma lahu isnadun, hadis yang mempunyai isnadun wahidun, hadis yang mempunyai satu sanad saja. Bahkan bal ma laysa lahu isnadun aslan, bahkan termasuk juga merangkumi juga hadis yang tidak mempunyai sanad sama sekali. Wa ma lahu isnadun mawdu'un, dan termasuk juga hadis yang mempunyai sanad yang palsu, sanad yang maudhu'. Wa qad mathala al-Hafiz As-Sakhawi, Al-Hafiz As-Sakhawi telah memberi contoh lima ishtahara ala alsinatil awam bihadisin, bagi contoh hadis yang masyhur ataupun popular di atas lidah-lidah lisan-lisan orang awam dengan satu hadis, iaitu ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Maksud dia, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Wa hadisu, dan satu hadis lain lagi, al-ma'idatu baitud da'i, perut merupakan punca penyakit ataupun rumahnya penyakit. Wahuma mawdu'ani, kedua hadis ini iaitu ulama ummati anbiya Bani Israel dan hadis al-ma'idatu baitud da'i merupakan hadis maudhu', hadis palsu, makdzubani, yang dusta. La yasihu nisbatuha ila Rasulillah SAW, tidak sah, tidak boleh kita menisbahkan, kita menyandarkan hadis dua hadis ni kepada Rasulullah SAW. Hadis masyhur dari sudut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang. Hadis masyhur dari sudut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Dan bilangan ni, bilangan 3 atau lebih ni konsisten, maknanya tetap tidak boleh kurang daripada tu. Lebih tak apa, tapi kurang tak boleh. Lebih dia tak boleh sampai kepada tahap mutawatir, dan tak boleh kurang daripada bilangan 3. Jadi bilangan tu mesti ada pada setiap tabaqah sanad, pada setiap lapisan sanad. Tak boleh kurang daripada 3 dalam satu tabaqah. Ini berikut ni gambaran dia. Ni carta ni gambaran dia. Kita tengok matan hadis, satu hadis diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di sini berikutnya adalah yang ni dipanggil tabaqah. Dipanggil tabaqah. Yang ni tabaqah sahabat lah. Tabaqah sahabat. Ada berapa orang yang ambil daripada Rasulullah? Ada 3 orang. 1, 2, 3. Cukup lah menempati. Dia tak boleh kurang daripada 3. Kemudian berikutnya, selepas sahabat, tabi'in mengambil daripada sahabat. Tabi'in 1 mengambil daripada sahabat 1. Tabi'in 2 mengambil daripada sahabat 2. Tabi'in 3 ambil daripada sahabat hak nombor 3. Yang ni adalah tabaqah tabi'in. Satu peringkat lain lagi, satu lapisan lain lagi. Satu generasi. Generasi tabaqah tabi'in. Berikutnya, tabaqah berikutnya ialah tabi'in. Yang ni tabi'in, satu tabaqah lagi. Tabaqah tabi'in siapa? Dia mengambil daripada tabi'in lah. Anak murid ataupun pengikut tabi'in. Dia tak sempat jumpa sahabat. Sedangkan tabi'in pula adalah pengikut sahabat, anak murid sahabat. Dia tak dan jumpa Rasulullah. Kalau dia dan jumpa Rasulullah, dia jadi sahabat. Jadi tabi'in di sini, tabi'in 1 mempunyai 2 anak murid. Ada 2 orang tabi'in yang mengambil daripada dia, iaitu tabi'in 1, tabi'in 1, tabi'in 2 ambil daripada tabi'in. Kemudian tabi'in 3 ambil daripada tabi'in nombor 2. Begitulah tabi'in nombor 4 ambil daripada tabi'in nombor 3. Ini satu tabakat lain. Kita tengok ada berapa tabakat untuk tabakat tabi'in, ada berapa orang yang perawi dia? 1,
2, 3, 4. Jadi di sini kita tengok tabaqat sahabat ni ada berapa orang perawi? Ada 3. Tabaqat tabi'in ada berapa? Ada 3. Tabaqat tabi'in ada berapa? Ada 4. 3, maknanya begitu sampai seterusnya, sampai orang yang pengeluar hadis Bukhari ke Muslim ataupun Tirmizi ataupun sebagainya lah. Jadi jumlah daripada sini, daripada sahabat ni sampai ke bawah ni, sampai ke awal sanad ni, akhir sanad sampai ke awal sanad tu hendaklah konsisten. 3 ataupun lebih, tak boleh kurang. Macam ni, lebih macam ni 4 tak apa. Sini 10 ke 12 ke tak apa. Janji jangan kurang daripada 3. Kalau kurang daripada 3, dia tak disebut sebagai hadis masyhur. Jadi yang ni menepatilah ciri-ciri hadis masyhur. Sebab apa? Dia punya bilangan perawi dia mempunyai bilangan 3 ataupun lebih pada setiap tabaqat ni, pada setiap lapisan sanad. Baik. Kita tengok sekarang kita tengok hadis yang bukan hadis masyhur. Yang ni hadis masyhur yang bukan hadis masyhur. Kita tengok gambaran ni. Kita tengok daripada hadis, matan hadis, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada 2 orang sahabat yang mengambil daripada Rasulullah. Ini satu tabaqah. Kemudian sahabat satu, sahabat dulu lah. Kemudian tabaqah berikutnya, tabaqah tabi'in. Ada berapa orang yang ambilnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di sini ada 2. Tabaqah tabi'in ada 4. Tabaqah tabi'in, tabi'in, anak murid kepada tabi'in, ada tabi'in 1 dan tabi'in 2 ambil daripada tabi'in 1, tabi'in 1 dan tabi'in 2 ambil daripada tabi'in 1. Kemudian tabi'in 4 ambil daripada tabi'in. Kita tengok di sini pada tabaqah ni, pada tabaqah yang ketiga, lapis yang ke tabi'in ni ada 4, ada 3. Ada 3 orang tabi'in, ada 3 perawi yang mengambil daripada tabaqah tabi'in. Jadi di sini boleh tak kita katakan dia sebagai hadis masyhur di sini? Di sini kita tak boleh kata dia sebagai hadis masyhur sebab ada satu tabaqah yang kurang daripada 3, iaitu tabaqah sahabat. Tabaqah sahabat sini cuma 2 orang, tak cukup. Dia punya syarat dia mesti lebih daripada 2, iaitu mesti 3 ataupun lebih. Walaupun di sini tak dapat 4 ke 10 ke apa, tapi kalau salah satu daripada tabaqah ni kurang daripada 3, maka dia hadis tu dah tak sebut sebagai hadis masyhur lagi dah. Hadis lain, hadis yang berikutnya sama ada hadis aziz ataupun hadis gharib. Kita tengok contoh. Contoh kalau yang ada dalam buku teks kita, iaitu kita tengok balik Kalau ada dalam buku teks kita bahawa hadis tentang kunut, kunut waktu subuh, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran fi salati subhi yad'u ala ahya'in min ahya'il arab ala ra'lin wa zakwanin wa usayyata wa bani lahyan. Jadi had ni dia kata, yang ni dia punya dia kata setiap satu tabaqat lebih daripada 3 orang ataupun lebih. Jadi setiap satu tabaqat tadi ni hadis tentang kunut tu, tentang kunut, hadis tentang kunut ni, setiap tabaqah dan seterusnya ini ada lebih daripada 3 ataupun lebih lah. Di sini 3 perawi ataupun lebih lah. Yang ni kita boleh cek lah dekat kitab hadis. Satu lagi contoh lain yang tak disebut dalam buku teks kita, iaitu hadis apa dia? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Maksud dia, Allah mematikan ilmu, Allah memadamkan ilmu, Allah mencabut ilmu agama lah, tidak dengan cara mencabutnya secara langsung daripada hati umat manusia, tapi Allah Ta'ala mematikan ilmu atau mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama. Kita tengok hadis ni yang hadis ni ada daripada Rasulullah, kemudian yang mengambil daripada Rasulullah, meriwayatkan daripada Rasulullah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang sahabat yang mengambil daripada Rasulullah SAW. Pertama siapa dia? Iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang kedua iaitu Ziyad bin Labid.
yang ketiga Abi Hurairah, yang keempat Aisyah radhiyallahu anhum. Jadi hadis daripada Abdullah bin Amr bin As ni yang terdapat kita tengok dalam riwayat hadis Bukhari Muslim. Kalau Ziyad bin Labid ni iaitu riwayat Imam Ahmad, kita boleh tengok dalam musnad dia. Kemudian riwayat Abu Hurairah iaitu riwayat At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Kemudian Aisyah dalam Khatib Al-Baghdadi, diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab At-Tarikh. Kita tengok ada tiga orang, ada 4 orang menempatilah lebih daripada 3. Kemudian bawah berikutnya sampai kepada Bukhari Muslim ni, dia punya jumlah dia punya jalur di sini, setiap tabaqah ni konsisten lebih daripada 3 ataupun lebih. Begitulah seterusnya. Ada terdapat satu lagi ni dalam buku teks kita tu cakap juga, ada kata yang ni tadi yang kita bincang ni di atas ni, contoh ni 2 contoh hadis apa tadi, contoh hadis qunut ni dengan contoh innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas ni. Contoh hadis ni, 2 contoh yang kita bawa ni adalah contoh hadis masyhur dari sudut istilah. Hadis masyhur betul lah daripada sudut istilah ahli hadis. Di sana ada juga dinamanya masyhur. Hadis masyhur tapi bukan hadis masyhur yang ghairu istilahi. Hadis masyhur yang dari sudut bahasa. Iaitu hadis yang popular lah. Hadis masyhur tadi ni apa? Hadis masyhur dia punya perawi dia pada setiap tabaqah ni, pada setiap tabaqah perawinya tak boleh kurang daripada 3 ataupun lebih. Kurang tak boleh. Itu hadis yang menurut istilah. Tapi kalau hadis yang bukan istilah ni, hadis ni masyhur. Hadis masyhur dalam kitab buku teks kita kata sekalipun dia punya ada satu tabaqah dia tu, sekalipun yang meriwayatkan hanya 1 orang, ataupun sekalipun hadis tu tidak ada sanad langsung, tetap dikatakan masyhur. Masyhur dari sudut yang bukan istilah lah. Masyhur secara umum, masyhur dengan maksud popular. Hadis tu popular, hadis tu tak ada sanad, ataupun dia katakan hadis tu maudhu', hadis tu hadis palsu, tapi hadis tu popular di kalangan orang awam. Orang awam mengatakan ini sebagai hadis. Dia bagi contoh sini dia bagi contoh. Dia bagi contoh apa dia? Dia bagi contoh dalam kitab ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ini hadis palsu. Hadis ni hadis palsu. Hadis ni hadis maudhu', hadis palsu, hadis yang dusta atas nama Nabi. Memang bukan hadis. Tapi hadis ni popular di kalangan orang awam. Satu lagi, al-ma'idatu baitud da'i. Al-ma'idatu baitud da'i, perut adalah rumahnya ataupun punca penyakit. Hadis ni, al-ma'idatu baitud da'i ni, dia ni merupakan dia bukan hadis. Dia merupakan kata-kata doktor. Dia mengatakan kata-kata tabib. Kata-kata tabib, dan ada yang kata hadis ni merupakan perkataan Al-Haris bin Qaladah. Al-Haris bin Qaladah ni orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam yang merupakan orang yang pandai berubat. Maknanya tabib pada zaman Nabi. Jadi kalau ada sahabat-sahabat mengalami sakit ataupun, Nabi minta sahabat rujuk pada dia ni, Al-Haris bin Qaladah. Ada yang mengatakan dia ni lah yang mengucapkan kata-kata ni. Tapi orang sandarkan kepada Nabi. Dan hadis tu jadi popular, jadi masyhur di kalangan orang awam. Orang awam kata itu ada hadis Nabi, padahal dia bukan hadis Nabi. Dia adalah kata-kata Al-Haris bin Qaladah. Jadi perkataan tu tak boleh lah, tidak sah dan tak boleh kita sandarkan kepada Nabi. Kalau kita kata benda ni tabib ataupun doktor mengatakan macam, ataupun Al-Haris bin Qaladah mengatakan, tak ada masalah pun. Tapi bila kita katakan dia tu adalah kata-kata Rasulullah, hadis tu dia jadi hadis lah, dan hadis tu palsu lah, tak boleh lah. Kesimpulan apa yang kita belajar hari ini ialah hadis ahad dari sudut dari sudut bilangan pembagian hadis ahad, dari sudut bilangan turuknya, bilangan dia punya jalur-jalurnya terbagi pada 3 lah. Masyhur, aziz dan gharib. Masyhur ialah hadis yang diriwayatkan pada setiap tabaqahnya lebih daripada 3 orang ataupun 3 orang ataupun lebih. Diriwayatkan oleh 3 orang ataupun lebih. Aziz diriwayatkan oleh 2 orang, gharib diriwayatkan oleh 1 orang. Cuma hadis masyhur, ada hadis masyhur dari segi istilah, iaitu dari segi istilah ni lah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ataupun lebih. Ada juga masyhur dari segi bahasa, masyhur dengan maksud hadis itu popular, sekalipun tidak menempati hadis masyhur
sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli hadis. Hadis masyhur tu banyak lah. Jadi pelajaran akan datang kita akan belajar tentang apa itu hadis aziz dan hadis gharib. Wallahu a'lam.